berjumpa lagi dalam channel Teacher Rita. Kali ini kita akan berbicara tentang kaedah latihan Fartlek, yaitu dari aspek kaedah, konsep, definisi dan juga objektif serta jenis kaedah latihan Fartlek. Kaedah latihan Fartlek ini telah diperkenalkan oleh Gösta Holmer yang berasal dari negara Sweden dan telah diperkenalkan sejak 1930-an lagi. Dan tujuan utama kaedah latihan Fartlek ini adalah untuk membina daya tahan, contohnya daya tahan kardiovaskular dan juga daya tahan otot. Latihan Fartlek bermaksud speed play ataupun pelbagai kelajuan, di mana kaedah ini melibatkan larian yang laju diselangi dengan larian perlahan di atas permukaan tanah yang semula jadi seperti bukit, padang ataupun pantai. Individu yang akan menentukan kelajuan berdasarkan keadaan dan kemampuan diri sendiri. Kaedah latihan Fartlek ini menekankan aspek seperti pecutan, yaitu salah satu kaedah di dalam pemilihan aktivitinya adalah lari pecut, di mana atlet dikehendaki melakukan larian pecut bertempo pada kadar yang tertentu. Dan di samping itu ia juga berbentuk latihan aerobik kerana ia melibatkan pengeluaran ATP daripada pelbagai bahan bakar yang menggunakan atau melibatkan oksigen. Latihan Fartlek ini juga meningkatkan keupayaan aerobik kepada pemain ataupun atlet yang menjalani latihan fizikal berunsur Fartlek. Ada dua jenis latihan Fartlek yang kita sebut sebagai latihan Fartlek terkawal dan latihan Fartlek bebas. Latihan Fartlek terkawal ini lebih kepada penetapan kesukaran dari aspek jarak, laluan ataupun tahap kelajuan larian oleh atlet itu sendiri, di mana jurulatih yang akan menentukan aktiviti dan masa bagi setiap aktiviti yang telah dipilih. Sementara itu, Fartlek bebas pula jelas tidak menunjukkan grid latihan yang khusus dalam satu-satu set latihan, dan biasanya latihan Fartlek bebas ini mengambil jarak dalam lebih kurang 5 hingga 10 km, yang mana jarak boleh ditetapkan oleh atlet itu mengikut kelajuan larian ataupun bergantung kepada kemampuan sendiri. Kenapa kita memilih kaedah latihan Fartlek? Sebab yang pertama, ia meningkatkan dan juga mengekalkan tahap kecergasan atlet. Di samping itu membina sistem aerobik dan anaerobik, serta mengurangkan rasa jemu dengan menggunakan pelbagai lokasi seperti tepi pantai, bukit ataupun padang. Dan juga latihan Fartlek ini melambatkan proses kelesuan. Oleh itu, individu ataupun atlet yang memilih kaedah latihan ini akan dapat menyesuaikan diri dalam bentuk-bentuk kemahiran yang lain semasa latihan ini dijalankan. Salah satu objektif kaedah latihan Fartlek ialah membina keupayaan aerobik dan juga anaerobik bergantung kepada pemilihan aktiviti dalam aktiviti Fartlek tersebut. Contohnya membina kepantasan sekiranya pilihan larian pecut ataupun striding dipilih dalam aktiviti Fartlek tersebut. Selain daripada itu, latihan Fartlek ini meningkatkan daya tahan otot dan juga daya tahan kardiovaskular.
Okey, apakah konsep latihan fartlek ini? Ia merupakan salah satu aktiviti alternatif untuk melatih kecergasan fizikal seseorang dan yang paling penting untuk meningkatkan stamina ataupun kecergasan kardiovaskular. Di samping itu, kaedah latihan fartlek dia mementingkan pemilihan kawasan latihan yang berubah-ubah, seperti pantai ataupun bukit ataupun padang, di mana pemilihan lokasi ini untuk mengelakkan rasa bosan atau jemu atlet dalam latihan yang terlalu rigid. Di samping itu, kaedah latihan fartlek ini dapat meningkatkan motivasi atlet untuk berlatih serta memantapkan potensi mereka dalam sukan yang diceburi. Okey, apakah prinsip latihan yang diaplikasikan atau diambil kira dalam melaksanakan kaedah latihan fartlek? Yang pertama ialah memanaskan badan dan juga melakukan aktiviti regangan. Kenapa? Kerana untuk mengelakkan daripada atlet tersebut atau mengurangkan risiko atlet mengalami kecederaan. Dan pemanasan badan ini dan ataupun regangan ini untuk meningkatkan keanjalan otot dan juga jantung untuk bersedia melakukan aktiviti yang lebih mencabar. Latihan fartlek merupakan satu corak latihan bebas, di mana jarak dan masa tidak dipentingkan. Atlet bebas untuk menentukan jarak dan juga kadar kelajuan ataupun kepantasan untuk melakukan aktiviti tersebut. Dengan kata lain, mengikut kemampuan individu. Dan biasanya dalam kaedah latihan fartlek, prinsip tambah beban ataupun kita sebut sebagai overload diaplikasikan secara progresif dari semasa ke semasa bergantung kepada peningkatan prestasi atlet tersebut. Salah satu prinsip yang juga perlu diaplikasikan ialah cooling down ataupun aktiviti gerak kendur selepas latihan. Biasanya kaedah latihan fartlek ini seolah-olah seperti latihan jeda, di mana terdapat masa rehat untuk aktiviti larian kepantasan dan juga diisi dengan rehat aktif seperti berjalan ataupun jogging. Sebagai satu contoh, sekiranya atlet dalam satu aktiviti fartlek itu adalah berlari pecut jarak 100 meter, maka pada rehat aktifnya adalah berjalan kaki ataupun berjalan cepat. Aktiviti-aktiviti rehat aktif ini mestilah dimulakan selepas larian berbentuk kepantasan dilakukan. Okey, kaedah latihan fartlek ini mesti dilaksanakan secara berterusan. Maksudnya dengan konsep pelbagai kelajuan ini, kaedah latihan fartlek perlu mempelbagaikan kelajuan dalam pemilihan aktiviti. Contoh, berjogging, berjalan kaki atau jalan cepat, lari pecut ataupun lari langkah panjang atau striding. Kadar kelajuan larian hendaklah mengambil kira keadaan kawasan yang dilalui. Contohnya kalau kawasan denai atau kawasan sawah padi ataupun kawasan tangga atau kawasan bukit ataupun kawasan pantai. So, kadar kelajuan larian atlet tersebut semasa melakukan latihan fartlek itu akan berbeza-beza. Bagi mendapatkan faedah latihan, maka atlet itu perlu rehat secara aktif pada masa-masa yang tertentu.
Latihan fartlek ini dikatakan paling berkesan untuk mengurangkan lemak dan juga sebagai salah satu kaedah penyesuaian atau adaptasi atlet dengan latihan terutama sekali yang melibatkan pecutan ataupun daya tahan. Dan biasanya kaedah latihan fartlek ini tidak mempunyai peraturan yang terlalu khusus, terutama sekali dari segi bentuk ataupun kaedah latihan. Kerana sekiranya kaedah latihan fartlek bebas, jenis fartlek bebas diaplikasikan, maka track itu bebas untuk dipilih dan aktiviti juga bebas untuk dipilih. Prinsip latihan untuk kaedah latihan fartlek ini dicipta untuk pelari, tapi sebenarnya dia boleh diaplikasi dalam berbagai bentuk aktiviti juga. Dan jika dilaksanakan dengan prosedur yang betul dan tepat, maka kaedah latihan ini adalah salah satu kaedah yang sangat menyeronokkan dan menghilangkan rasa bosan atlet. Okey, di dalam kaedah latihan fartlek seperti yang saya sebut pada awal slide tadi, bahawa larian ini diselang-seli dengan larian pantas ataupun perlahan dan mengikut gaya dan kemampuan atlet tersebut. Paling penting juga konsep dalam fartlek ini tidak ada jarak yang dihadkan, kerana biasanya kaedah latihan fartlek, terutama latihan fartlek bebas, dia akan dilaksanakan dalam lingkungan jarak 5 hingga 10 km. Okey, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi untuk mengikuti video-video Teacher Rita Channel seterusnya. Next video kita akan melihat bagaimana tim Awesome melaksanakan amali 9 kaedah latihan fartlek terkawal. Jumpa lagi.